Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Tacha Wang Seng Hao. Waalaikum. Semua orang sudah cakap, YB Kit Siang sudah cakap, YB Tony Pua sudah cakap, Mat Sabu sudah cakap. Kalau siapa kena cakap lepas Mat Sabu, semua modal sudah habislah. Saya tak ada modal malam ini, lagipun saya demam. Saya kurang sihat. Tapi saya ingat kalau saya demam, Najib mesti demam lagi teruk punya daripada saya. I think 2 hari lepas kita dapat tahu Najib sudah dapat 2,600 juta duit daripada 1MDB dan juga daripada duit pencen sudah masuk dalam akaun peribadi Najib. Ini akaun duduk dekat bank mana? Dekat M-Bank. Bulan Mac lepas, saya sudah ada sebut bahawa 3 orang pegawai paling atas M-Bank, the top 3 executives of M-Bank, sudah kena tamat perkhidmatan sebab dia punya pemegang saham tidak puas hati M-Bank banyak sangat dealings dengan 1MDB. Yang saya tidak tahu itu dealing termasuklah juga simpan duit Najib 2,600 juta dekat M-Bank. Jadi kalau saya tak ada modal malam ini, saya rasa Najib lagi demam malam ini, sudah demam, balik masuk, mau tidur, tengok Rosmah, terus pengsan. Ladies and gentlemen, it's my honor and pleasure to be here. Saudara YB Lim Kit Siang, Saudara Liu Chin Tong. Chin Tong sebenarnya duduk sebelah saya dalam parlimen. Jadi kami banyak gosip dalam parlimen. Saya Chin Tong, sebelah Chin Tong YB Gobind Singh. YB Tony Pua, tadi kita ada Mat Sabu and all friends. Sebenarnya 1MDB ini kita sudah cakap dari tahun 2009 lagi. The first time I raised, and I'm sure YB Tony Pua as well, raised about 1MDB, as far as I can remember, was early 2011. Ini 4 tahun dulu kita sudah cakap pasal 1MDB. Masa kita mula-mula cakap, UMNO semua kasih marah sama kita. Saya ingat tahun 2013, 2 bulan sebelum pilihan raya umum lepas, saya ada tanya sama 1MDB, sama Najib, itu wang 1MDB, kenapa pergi simpan dekat Pulau Cayman? Saya tanya dia. Uncle Auntie tahukah Pulau Cayman itu dekat mana? Do you know where is Cayman's Island? Cayman's Island dekat Pulau Langkawi. Tipu saya. Pulau Cayman ini jauh, ini dekat Cuba, dekat Amerika. Pulau Cayman, satu dunia tahu, kalau pergi letak wang dekat itu pulau, kita punya maklumat dia tak ada kasih orang tahu punya. Maklumat nama rahsia, akaun rahsia, untung rahsia. Jadi saya tanya sama Najib tahun 2013, ini duit rakyat. Kalau ini duit rakyat, kenapa tak simpan dekat Maybank Kuala Lumpur? Itu bank rakyat punya. Kenapa mau pergi simpan dekat Cayman's Island? Sebab dekat Cayman Island, orang yang simpan duit dekat situ, semua mau sembunyi itu wang. Jadi orang yang simpan duit dekat Pulau Cayman, ialah orang yang merompak, penyamun, pembunuh, mafia only lah simpan duit dekat Cayman. Saya tanya soalan itu 2 bulan sebelum pilihan raya umum, Najib hantar satu surat cinta, mau saman sama saya. Kalau mau cakap sama orang pasal 1MDB, susah. Orang tak ada faham. YB Tony boleh terang lah. Dia terang ini, masuk sana, masuk sini. Saya mau terang sama orang kampung Melayu, sangat susah. Dia tak ada faham. Dia cakap, ini 1MDB ni apa dia?
Saya pergi berkempen dekat Pulau Pinang, Permatang Pauh. Saya mau terang sama dia pasal 1MDB, pasal GST. Dia tak mau dengar punya uncle. Dia kata, alah ini semua pembangkang banyak teruk lah. Dia cakap, Najib sangat baik. Najib sudah kasih makcik BRIM, dia kata. Makcik dapat BRIM. Lepas ini makcik tunggu, makcik mau dapat 1MDB pula, dia kata. Dia ingat GST dengan 1MDB macam BRIM, kerajaan kasih wang sama dia. Ini orang kampung. Jadi kalau mau cerita pasal 1MDB dekat kampung, banyak susah. Mula-mula saya cakap sama dia, ini 1MDB maksud satu Malaysia dalam bahaya. Ya, itu dia faham. Dia tanya, apa pasal satu Malaysia dalam bahaya? Saya cakap, sebab ini 1MDB macam hutang, gali hutang sama Along. Lepas itu tak boleh bayar hutang. Pergi ambil hutang lagi besar sama Along, mau tutup itu hutang pun tak boleh juga. Jadi dia macam gali lubang, tutup lubang. Gali lubang lagi besar, tutup lubang. Mula-mula dia pinjam 6 bilion ringgit tahun 2009. Itu wang dia ambil, sudah pusing satu dunia, kita tak tahu. Dia tak ada bayar, dia pun pinjam lagi besar, mau bayar cover itu hutang, dia pinjam lagi 11 bilion, pun tak boleh tutup. Kemudian dia pinjam lagi 10 bilion, pun tak boleh tutup. Sebab itu dia macam gali lubang, tutup lubang, gali lubang, tutup lubang. Lubang jadi besar. Itu lubang sangat besar, Rosmah pun boleh masuk sama itu lubang sekarang. Itu saya terang sama orang kampung boleh faham tak? Dia pun tak ada faham juga. Dia cakap, ini lubang duit semua. Ini buat apa duit banyak-banyak? 42,000 juta. Apa mau buat ini duit? Sebenarnya kita tak tahu apa jadi dengan itu duit. Daripada tahun 2009, kita sudah tanya, you ambil ini wang, you bagi dekat siapa? Saya tak ada terima, Tony Puan pun tak ada terima ini wang. Kita tanya, dia tak ada jawab punya. Tanya 10, mana ini wang pergi, dia jawab 1. Tanya lagi 10 soalan dalam parlimen, dia jawab 1. Jadi kalau kita mau tahu mana ini wang pergi, you kena ambil ini. Jawapan satu, you susun. You tengok mana ini wang pergi. Bila kita tengok, dia macam orang main bola. Saya tengok, dia punya jawapan bunyi macam ini. Daripada Kuala Lumpur pindah ke Singapura. Daripada Singapura kita hantar ke Hong Kong. Hong Kong kita hantar ke Mongolia, balik ke Kuala Lumpur. Dari Kuala Lumpur kita hantar ke Switzerland. Switzerland pergi ke London sekejap, balik Singapura. Last kali dia tendang gol, masuk poket Jolo. Macam itu. Itu orang kampung boleh faham lah. Lama-lama masuk poket Jolo. Cuma yang kita tak tahu, selama ini kita ingat ini wang pusing satu dunia. KL pergi Mongolia, balik Hong Kong, Singapura. Kita ingat ini masuk poket Jolo saja, 1 gol. Sekarang baru kita tahu, 1 gol masuk poket Jolo, 3 gol hat-trick masuk poket Najib. Jolo masuk sikit saja, Najib masuk 2.6 bilion. Masuk poket Najib. Jadi sebab itu saya rasa, orang UMNO semua, dia tengok sama dia punya ketua, Najib. Dia cakap kalau Najib boleh ambil itu wang, boleh hidup kaya, boleh mewah beli jet. You tahu ada pasal beli jet ke? Nanti saya cerita pasal beli jet. Dia ingat kalau dia punya bos boleh ambil wang itu banyak, 2.6 bilion, 2.6 bilion. Dia cakap dia orang UMNO bawah-bawah ini mesti boleh ambil 20 juta, 30 juta, 40 juta. Sebab itu sekarang, tiap-tiap hari, kita kena buat pendedahan. Kita mesti mau tunjuk expose. Ini makan duit, sana makan duit, atas makan duit, bawah makan duit. Sebab dia kira kalau Najib boleh ambil itu wang, saya pun boleh juga ambil itu wang bawah punya. Dia tengok Najib hidup sangat mewah. Najib boleh terbang satu dunia pakai jet, private jet. Itu private jet dia beli, kita sudah tahu lama sudah. Saya tahu itu private jet lebih kurang 3 bulan sebelum saya sebut.
Kita sebut dia beli jet baru, jet baru, jet baru. Saya mau tanya orang Keluang, you ada tahukah itu jet baru ke jet buruk punya? Saya nak beritahu uncle auntie dekat sini, itu jet yang dia beli baru punya, kita kata baru, tapi itu jet second hand. Itu bukan jet baru. Itu jet sudah ada orang lain pakai 5 tahun. Sudah jet second hand pakai, baru jual sama Najib. Saya bila tengok itu jet second hand, saya banyak gelak. Saya cakap, ini Najib, kalau tengok track record dia, dia semua suka pakai barang second hand. Semua second hand semua. Betul tak? Dia semua suka pakai barang second hand. Saya bukan cakap pasal Rosmah, saya cakap pasal kapal selam. Dia punya kapal selam dulu. Dulu pun dia beli second hand juga daripada Perancis. Dia pakai orang tengah, middleman juga. Dia bayar mahal, 500 juta lebih mahal. Datang bawa balik Malaysia, itu kapal selam, tak boleh selam. Sama juga dengan ini jet. Ini jet second hand. Sudah 5 tahun orang pakai. Dia pakai orang tengah juga. Beli ini jet. Sampai Malaysia, kerajaan Malaysia bayar itu jet 439 juta. Sangat mahal. Saya tanya kilang jet, kilang Airbus, satu jet baru macam itu yang baru keluar daripada kilang betul-betul punya brand new. Saya tanya Airbus, how much is a brand new A320? Airbus cakap 220 juta ringgit. Dia beli jet second hand, sudah 5 tahun pakai duit GST kita punya, bayar sama orang tengah 2 kali ganda, lebih mahal lagi. Jadi sebab itu orang UMNO semua tengok dekat bawah, dia cakap kalau Najib macam ini boleh lepas, boleh kaya, dia pun mau kaya juga. Sebab itu sekarang ini kita tengok banyak rasuah dan yang terbaru. Paling baru sekarang YB Tony Pua pun ada cakap, YB Lim Kit Siang pun ada cakap. Saya ada pergi Melbourne, pergi cek sendiri. Ini pasal duit MARA, dia sudah guna untuk beli bangunan-bangunan 2 kali ganda lagi mahal. MARA ini penting. MARA ini rapat dengan orang Melayu. Orang Melayu ingat, MARA ini ditubuhkan oleh Tun Razak dulu, tahun 56. Lama dulu dia mula sebagai RIDA. Kemudian jadi MARA. Tujuan dia ialah untuk bantu orang Melayu Bumiputera miskin. Macam mana dia bantu? Dia bagi pinjaman pelajaran, dia bagi pinjaman untuk buat bisnes. MARA hanya tolong 2 benda. Tolong buat bisnes, bagi modal kecil, tolong pelajaran, bagi pinjaman. Saya mula tahu tentang dia beli bangunan-bangunan ini bayar 2 kali ganda daripada bulan Mac lepas. Sebab ada reporter daripada Australia ada telefon datang jumpa. Dia cakap, you ada tahukah ini barang? Saya kata, saya adalah dengar sikit-sikit. Jadi dia ada siasat dekat Australia, kami ada siasat dekat Malaysia. Dekat Australia itu, dia jadi bocor pecah. Kerana ada satu company Malaysia pergi buat bangunan asrama untuk pelajar-pelajar dekat Australia, Melbourne. Dia buat, dia tak ada bayar kontraktor, bodoh punya orang. Bila dia tak ada bayar kontraktor, ini kontraktor dah nak jadi bankrupt, dia pergi report sama kerajaan Australia lah. Kerajaan Australia kemudian masuk dalam itu company, ambil alih itu punya company. Bila dia tengok, kerajaan Australia banyak terkejut. Dia cakap, ini company sudah jual bangunan ini banyak mahal kepada kerajaan Malaysia. Kenapa tak mau bayar sama ini kontraktor? Sudahlah jahat, tipu kerajaan Malaysia, kedekut tak mau bayar kontraktor lagi. Jadi, kes itu sudah jadi kes mahkamah dekat Australia. Sekarang, saya sudah tunjukkan 3 lagi bangunan pun sama macam itu juga. Saya bagi contoh satu bangunan. Satu bangunan ini alamat dia, angka dia semua cantik. Boleh pergi tikam nombor ekor punya. Alamat dia,
333 Exhibition Street. Alamat dia 333 Exhibition Street. Berapa harga yang dijual? Ada satu syarikat, dia beli daripada satu orang, kemudian dia jual kepada Mara. Dia jadi orang tengah. Orang tengah ini beli daripada orang lain, harga dia 66 juta. Alamat dia 333 Exhibition Street. Dia jual sama orang tengah ini 66 juta. Orang tengah ini jual sama Mara berapa? 99 juta. Cantik angka. 333, 66 million, 99 million. Jadi ada orang buat untung atas angin berapa? 33 juta. Orang itu beli daripada market pada harga 66 juta bulan 10 2012. Lebih kurang 4 bulan kemudian, bulan 2 2013, dia sudah jual sama Mara untung profit 33 juta. Macam mana dia buat ini? Dia pakai buat satu syarikat daripada Malaysia, Mara punya, buat satu syarikat dekat Labuan. Daripada Labuan ada satu lagi syarikat dekat Singapura. Daripada Singapura ada satu syarikat dekat Australia. Daripada Australia baru beli itu syarikat. Baru beli itu bangunan. Bangunan yang pertama dia ambil makan 33 juta lebih. Bangunan yang kedua dia makan 18 juta lebih. Bangunan yang ketiga paling banyak dia makan berapa? 63 juta. You campur 4 bangunan Mara beli, dia sudah makan 130 juta ringgit Malaysia. Dia sudah makan atas angin. Esok malam saya balik Kuala Lumpur. Ini orang yang jadi middleman tolong flip ini mau jumpa saya. Dia mau cakap, sebenarnya saya businessman biasa saja. Biasalah saya mau buat untung. Saya mau cakap, you gila buat untung macam itu kan. Rakyat makan you hidup-hidup lah. Mau buat untung, you buat bisnes baik-baik punya, betul tak? Jangan buat untung, makan duit rakyat macam itu. Jadi saya akan jumpa dia malam esok. Saya rasa dia mau pujuk saya supaya jangan sebut nama dia. Saya akan sebut juga nama dia hari Isnin. So Monday ni you tunggu. Saya akan sebut nama ini businessman yang beli bangunan murah pada harga pasaran. He bought at the market price from the property market in Melbourne. And then within a few months, he flipped it over at much higher price to Mara. Taxpayers like you and me ended up paying. He came to see me to plead that this is just a normal transaction. But saya rasa biar rakyat, let the rakyat judge whether it's a normal transaction or not. Jadi hari Isnin ini, saya akan sebut siapa ini businessman yang banyak makan sampai ratus-ratus juta ini. Kemudian, saya yakin ini businessman bukan dia seorang saja buat ini wang. Dia mesti ada orang UMNO keliling dia yang makan ini wang. Bila saya sudah sebut nama dia, saya harap dia boleh cakap sama semua rakyat Malaysia, siapa ini orang UMNO yang bagi dia kasih wang ini, sebab orang UMNO inilah dia buat wang sangat banyak makan duit rakyat. So ladies and gentlemen, I don't want to drag further because I know we are going to 11. Kemudian saudara Cintong ada final speech. I want to take your attention to the most important bit, which is this. Kalau kita tanyalah semua orang, tua muda, Melayu, Cina, India, Johor kah, Selangor kah, Sabah kah, kita tanya dia, apa sakit nombor 1 Malaysia? Semua orang akan bagi jawapan yang sama. Apa sakit nombor 1 Malaysia sekarang ini? Najib adalah masalah sakit nombor 1 Malaysia. Everyone agrees to that. We have a Prime Minister who's on record is accused of swindling 2.6 billion ringgit into his personal pocket. Kita ada Perdana Menteri yang di bawah Perdana Menteri ini
kerajaan memperkenalkan cukai GST. Semua kena cukai. Kita ada Perdana Menteri, di bawah Perdana Menteri ini, semua harga barang naik tiap-tiap bulan. Harga minyak naik tiap-tiap kali diumumkan. Mula dia umum harga minyak naik. Dia umum lagi harga minyak naik. Dia umum lagi harga minyak naik. Ini bulan dia cakap tak payah umum lah, mesti naik punya. Jadi bulan depan pun tak payah tunggu pengumuman lah. Harga minyak mesti naik punya selagi Najib ada dekat situ. Kita ada Perdana Menteri yang isteri dia paling cantik sekali dalam dunia. Nombor 2 paling cantik dalam dunia. Kita ada Perdana Menteri, isteri dia rambut paling mahal dalam Malaysia. RM1,200. Betul tak? Semua orang tahu. Masalah kita Najib. Kita mesti remove Najib. Cuma saya mau bagi ingatan. Kalau kita remove Najib saja, nanti datang Perdana Menteri, kalau dari UMNO juga lepas ini, sama juga kita akan ada masalah sama. Betul tak? Dulu kita ingat, itu Pak Lah banyak tidur, dia banyak-banyak tidur, dia banyak juga makan wang. Kita sudah tolak dia naik Najib. Ingat Najib cakap satu Malaysia, semua cakap baguslah. Saya ingat itu Najib satu Malaysia mau peluk semua orang. Satu Malaysia lama-lama jadi 1 MDB, lama-lama 1 MDB, 2,600 juta masuk poket juga. Sebab itu, paling penting sekarang semua rakyat Malaysia, Melayu, Cina, India, Iban, Kadazan, Johor, Selangor, Sabah, Sarawak, Perlis, Kelantan, kita mesti tolak semua perbezaan kita. Kita mesti bersatu, kita mesti tukar kerajaan dalam pilihan raya umum akan datang. Boleh tak? Saya tahu kita ada masalah. Pakatan Rakyat sudah tidak wujud, saya tahu. Tetapi hasrat rakyat, cita-cita rakyat, kita mau buang UMNO Barisan Nasional masih lagi kuat. Sebab itu saya minta semua orang, terutamanya kawan-kawan Tionghoa, kawan-kawan bukan Melayu, kawan-kawan Melayu, kita semua mesti kekalkan macam pilihan raya umum yang lepas, rakyat Malaysia bagi 52% undi dengan Pakatan Rakyat. Dalam pilihan raya umum akan datang, kalau ada pakatan baru yang ganti Pakatan Rakyat, kita mesti bagi 60% sokongan. Boleh tak? Saya yakin Mat Sabu ada pada malam ini, kawan-kawan PAS ada, kawan-kawan PKR ada, Ketua Cabang PKR, Saudara Simon ada pada malam ini, Keadilan PKR, DAP, kawan-kawan daripada PAS, yang masih mau kita tumpaskan UMNO Barisan Nasional, kita akan bergabung balik buat satu pakatan baru yang kita akan lancarkan tidak lama lagi. Bila ada pakatan baru ini, saya yakin kita semua dapat kumpul balik, dan kali ini bukan saja Najib dengan Rosmah yang kita akan ganti, kita juga akan ganti UMNO Barisan Nasional. Boleh tak? Jadi saya minta semua kawan-kawan bersabar. I know you are anxious. The last 2-3 months has been very uncertain. Dia macam ini terombang-ambing, sekejap sana tumbang, sekejap sini macam ini. Jangan bimbang. Nothing comes easy if that thing is good. Everything that is good, you must fight for it. Kalau kita mau kerajaan persekutuan yang baik, ganti UMNO Barisan Nasional, kita perlu ada satu pakatan baru yang baik. Kita ada Mat Sabu, kita ada Datuk Seri Anwar Ibrahim, walaupun dalam penjara tetap bersama kita. Kita ada Saudara Lim Kit Siang, kita ada pimpinan-pimpinan muda. Semua kita akan bersama dalam pakatan baru untuk tumpaskan UMNO Barisan Nasional. Boleh tak?
Jadi dengan itu, saya harap Johor akan jadi negeri paling penting. Sultan Johor pun sudah tak nak suka sama UMNO kan? Dulu UMNO cakap, ini istana Johor banyak sokong sama UMNO. Sekarang ini Tengku Mahkota pun tak ada suka sama UMNO sudah. Ini peluang terbaik. Kita mula daripada South all the way North. Boleh? Dari Johor kita akan Melaka, Negeri Sembilan. Selangor kita perkuatkan. Perak kita ambil balik. Penang kita pertahankan. Kedah kita ambil balik. Perlis, Kelantan, Pahang, Sabah, Sarawak. InsyaAllah 2017 kita ada kerajaan baru di Putrajaya. Thank you very much. Sese, Nandri Vanakam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.